Assalamualaikum, kami dari kumpulan 11 ingin menerangkan tentang konsep kebenaran dari perspektif Ibnu Al-Qayyim. Ahli-ahli kumpulan 11. Yang pertama, latar belakang kajian. Latar belakang kajian ini ialah untuk mencari dengan lebih teliti berkenaan dengan falsafah. Ini dikatakan kerana ahli-ahli falsafah masih belum mencapai kesepakatan berkenaan dengan tafsiran falsafah. Mengikut Aristotle, falsafah bermaksud setiap bidang kehidupan iaitu ilmu. Manakala mengikut Al-Kindi, ia bermaksud ilmu mengenai hakikat sesuatu. Falsafah ini berasal dari dua perkataan Inggeris iaitu philosophos bermakna kecintaan terhadap hikmah. Seterusnya, persoalan kajian. Terdapat 3 persoalan kajian ini. Yang pertama, apakah faktor atau langkah dalam memahami konsep kebenaran Ibnu Al-Qayyim? Yang kedua, apakah yang dimaksudkan konsep kebenaran Ibnu Al-Qayyim? Manakala yang ketiga, apakah latar belakang Ibnu Al-Qayyim? Objektif kajian. Objektif dalam kajian ini ialah yang pertama, menguraikan maksud dan definisi kebenaran. Yang kedua, menganalisis lebih lagi tentang kepentingan falsafah dan konsep kebenaran yang berkaitan dengan Ibnu Al-Qayyim. Yang ketiga, mengkaji tentang latar belakang tokoh Ibnu Al-Qayyim. Yang keempat, menjelaskan maksud falsafah dan konsep kebenaran yang difahami dari perspektif Ibnu Al-Qayyim. Dan yang terakhir, mengenal pasti faktor atau langkah dalam memahami konsep kebenaran Ibnu Al-Qayyim. Seterusnya, skop kajian. Kajian ini dijalankan melalui kaedah kualitatif. Kaedah kualitatif ialah mengumpul maklumat dan data kebenaran dari perspektif Ibnu Al-Qayyim dalam artikel, majalah, akhbar dan buku-buku perpustakaan yang merupakan maklumat signifikan dan sahih. Kami menitikberatkan definisi kebenaran dan cara membuktikannya dari sudut falsafah Ibnu Al-Qayyim. Sorotan literatur. Sorotan literatur ini melibatkan proses membaca dan membuat notan daripada kajian lepas yang berkaitan dengan penyelidikan yang dijalankan. Ia menjadi panduan asas yang mengarahkan penyelidik tentang perkara yang hendak dikaji. Terdapat sebuah rujukan daripada kajian pelajar Universiti Malaya berkaitan dengan pandangan Ibnu Al-Qayyim dalam kajian ini, iaitu persoalan berkaitan dengan yang pertama Al-Huda iaitu petunjuk dan Al-Dalal iaitu kesesatan. Metodologi kajian. Metodologi kajian ialah kajian kualitatif maklumat data yang akan dikaji dan dianalisis terhadap permasalahan kajian. Terdapat 2 kaedah yang kami gunakan, iaitu kaedah yang pertama, kaedah perpustakaan, dan kaedah yang kedua, kaedah pengumpulan data yang merupakan 10 kerujukan. Ibnu Qayyim adalah salah seorang tokoh falsafah yang dikenali kerana sumbangannya dalam falsafah ekonomi Islam. Nama asli beliau ialah Syams al-Din Abu Abdullah Muhammad bin Abu Bakar bin Sa'ad. Beliau dilahirkan pada 29 Januari 1292 Masihi iaitu bersamaan dengan 7 Safar 691 Hijrah. Beliau meninggal pada 15 September 1350 Masihi iaitu bersamaan dengan 13 Rajab 751 Hijrah. Beliau merupakan salah seorang pakih mazhab Hambali yang paling berwibawa kerana Ibnu Qayyim adalah salah seorang ulama yang terkenal pada zamannya kerana beliau mampu untuk menguasai pelbagai mata pelajaran. Bagi bidang pengajian yang dikaji oleh Ibnu Qayyim antaranya ialah tafsir Al-Quran, hadis, usul fiqh dan fiqh, bahasa Arab dan juga kalam. Bagi penulisan Ibnu Qayyim, buku telah mencapai 66 buah buku, iaitu yang pertama dari segi tafsir. Antara contoh buku yang tulis ialah tafsir Al-Muwazzatain, tafsir surah Al-Fatihah dalam kitab Madaris Al-Salikin, dan yang terakhir kitab Al-Tibyan fi Iqsam Al-Quran. Bagi hadis pula ialah Tahdib Al-Siman oleh Abu Dawud dan Al-Wabil Al-Sayyab min Al-Kalam Al-Tayyib. Bagi fiqh dan usul fiqh, contohnya ialah Tufah Al-Maudud fi Ahkam Al-Maulud, I'lam Al-Muwaqqin an Rab Al-A'larum, Al-Salah wa Ahkam Tariqiha, Al-Turuq Al-Hukmiyah fi Al-Siyah Al-Syariyah. Bagi sejarah pula ialah kitab Zad Al-Ma'ad fi Hadi Qar Al-Ibad, Talbis Iblis Al-Tib Al-Nabawi, Al-Jalab Al-Kafi an Lima Sa'ala An-Al, dan yang terakhir ialah Dakwah Al-Syafi'i. Bagi tasawuf pula ialah Madaris Al-Salikin, Al-Fawaid li Ibnu Qayyim, Udah Al-Sabirin, wa Dakhirah Al-Syakirin, Tarak Al-Hijratain, wa Bab Al-Sa'adatan. Bagi kalam dan falsafah, contoh-contoh bukunya ialah Syifa Al-Alil fi Masail Al-Qada wa Al-Qadar wa Al-Hikmah wa Al-Talil, Kitab Ar-Ruh, Hadi Al-Arwah ila Bilad Al-Arfah, dan yang terakhir ialah Miftah Dar Al-Sa'adah wa Mansur, Wilayah Al-Im wa Al-Iradah. Konsep kebenaran dari perspektif Ibnu Qayyim. Menurut perspektif Ibnu Qayyim, kebenaran dapat dijelaskan dalam pelbagai aspek, antaranya aspek pendidikan Islam. Aspek ini menjelaskan bahawasanya penanaman akhlak yang baik dalam diri anak didik dan menghapus serta memerangi akhlak buruk dari mereka dapat membentuk diri mereka untuk menjadi manusia yang peka dan teliti dalam membezakan antara perkara yang benar dan palsu. Konsep ini juga mempunyai kesatuan sistem akidah, syariah dan akhlak yang memerlukan kualiti kebenaran yang tinggi. Malah,
Kebenaran sesuatu perkara sukar untuk disangkal kesahihannya jika mempunyai seseorang yang ilmu pengetahuannya tinggi disertakan sekali akhlak yang tinggi dalam menyampaikan sesuatu perkara. Kebenaran juga berkaitan dengan pendidikan dalam meyakinkan manusia tentang kewujudan dan kebesaran Allah. Ini dapat dibuktikan mengenai perputaran bintang-bintang, gravitasi bumi dan batasan siang dan malam. Hakikatnya, penerimaan tentang kebenaran ini bergantung kepada diri sendiri untuk menerima atau menolak kebenaran yang telah diungkapkan. Selain itu, konsep kebenaran juga dapat dijelaskan dari segi usul fiqh, iaitu konsep maqasid al-syariah. Konsep ini menjelaskan hikmah dan kemaslahatan yang Allah turunkan bersama syariatnya untuk manusia. Ia juga menegaskan seandainya manusia hendak memikirkan setiap peringkat hukum syariat yang Allah turunkan, nescaya mereka akan mendapati tidak satu pun dari hukum-hukum tersebut yang luput dari hikmah dan kemaslahatan. Ibnu Qayyim juga menjelaskan bahawa tujuan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat baik di dunia maupun di akhirat. Menurutnya, seluruh hukum itu mengandung keadilan, rahmat, kemaslahatan dan hikmah. Dari sini kita boleh lihat hukum hakam yang telah ditetapkan tidak boleh langsung disangkal akan kebenarannya kerana ia telah dibuat penelitian daripada hukum hakam syarak. Akhir sekali, pemikiran tasawuf Ibnu Qayyim juga ada berkaitan dengan konsep kebenaran. Ibnu Qayyim tidak terlepas dari mengeritik tasawuf sunni yang terlalu ekstrim. Menurutnya, para penganut tasawuf falsafi melakukan takwil yang jauh dari kebenaran Al-Quran dan mengikuti cara-cara yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Perilaku tasawuf ini dinilai mengikut pendapat mereka bukan berdasarkan kitab Allah dan sunnah Rasulullah. Pengetahuan tentang agama yang sedikit serta tidak tahu nama dan sifat Allah Subhanahu Wa Taala boleh menyebabkan seseorang itu terlepas pandang dalam kata-katanya yang boleh menyimpang daripada kebenaran sesuatu perkara. Ibnu Qayyim juga berkata, mendahulukan ilmu daripada sibuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Ilmu mengantarkan kepada kebenaran dan untuk mengetahui mana yang baik dan mana yang tidak baik. Walaupun ibadah boleh membersihkan hati, menyucikan jiwa, tetapi kedua-duanya tetap memerlukan ilmu untuk membezakan yang mana yang benar dan yang salah. Ibnu Qayyim berkata lagi, para sufi pada zaman beliau lebih mengikut guru mereka walaupun kadang-kadang ajaran guru mereka tidak benar kerana mereka menganggap guru mereka adalah seorang yang terjaga dari dosa. Hakikatnya, perkara ini boleh menjatuhkan kualiti kebenaran sesuatu perkara dan boleh menyebabkan perkara yang salah dianggap benar, perkara yang benar dianggap salah. Bagi Ibnu Qayyim, tasawuf ini perlu berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Seterusnya, ciri konsep kebenaran daripada Ibnu Qayyim. Ciri utama konsep kebenaran yang ditunjukkan oleh Ibnu Qayyim sangatlah patut untuk dicontohi seperti keyakinan beliau terhadap ajaran Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Konsep kebenaran dalam ajaran Islam yang dapat dikaitkan iaitu Allah menjanjikan bahawa umat yang taat dan patuh akan diberikan ganjaran syurga. Kebijaksanaan serta ilmu Ibnu Qayyim yang cukup tinggi mungkin juga berlandaskan daripada konsep kebenaran yang diamalkan beliau seperti solat malam kerana beliau yakin akan ganjaran daripada Allah boleh diperoleh di akhirat maupun dunia. Ciri kedua konsep kebenaran yang boleh diambil daripada kisah Ibnu Qayyim adalah sentiasa menjaga hubungan dengan Sang Pencipta iaitu Allah. Lantas, hubunganmu dengan sesama manusia akan menjadi baik dan aman. Ibnu Qayyim menyarankan di dalam kitabnya agar manusia harus sering memaafkan kerana sikap berdendam atau menyimpan hasad dengki terhadap orang tidak mendatangkan manfaat tetapi mengakibatkan keburukan kepada diri sendiri sahaja. Akhirnya, ciri konsep kebenaran ini tertakluk pada individu itu sendiri juga untuk meletakkan kedudukan diri dalam konsep ketuhanan. Seperti Ibnu Qayyim mengaplikasikan konsep kebenaran melalui ciri ini dengan hanya meletakkan dan menyerahkan segalanya kepada Allah. Oleh itu, kita sebagai manusia hendaklah sentiasa berubah dalam mengejar redha-Nya dengan kuat beribadah serta sentiasa mencari ilmu untuk menambah pengetahuan dan memperbaiki falsafah hidup. Kemudian, faktor mencapai konsep kebenaran. Islam merupakan agama dan cara hidup yang syumul atau menyeluruh. Disebabkan oleh itu, konsep kebenaran mempunyai kaitan yang besar dengan agama Islam kerana boleh dikatakan bahawa agama ini merupakan agama yang paling sempurna dan bersih. Antara faktor bagi mencapai konsep kebenaran adalah yang pertama, ilmu dan pengetahuan. Manusia yang akan menentukan setiap perkara yang dipertanggungjawabkan ke atas diri. Oleh itu, manusia memerlukan pengetahuan tentang kebenaran bagi mempunyai idea yang jelas yang dapat mendorong mereka dalam membuat keputusan sama ada ia benar atau tidak. Pendekatan falsafah, manusia perlu mengetahui tentang teori kebenaran dalam falsafah dalam diri sendiri kerana ia akan memberikan matlamat hidup setiap individu. Malah, mempelajari falsafah kebenaran juga dapat membuktikan setiap perkara yang berlaku seperti kebenaran teori saintifik dan sebagainya. Seterusnya, langkah dalam mencari konsep kebenaran menurut Ibnu Qayyim.
Yang pertama, di antara langkah yang mudah dan mungkin hampir semua manusia mampu melakukannya dalam mencari konsep kebenaran adalah dengan mendekatkan diri dengan Tuhan, yakni Allah dalam agama Islam. Contohnya, Ibnu Qayyim sangat menjaga kewajipannya sebagai seorang Muslim dengan menjadi seorang yang kuat beribadah, banyak berzikir serta solat malam. Selain itu, hubungan sesama manusia juga sangatlah penting dalam konsep kebenaran. Konsep kebenaran yang dimaksudkan dalam kelompok falsafah adalah untuk mengetahui serta menunjukkan antara yang benar atau palsu. Oleh itu, boleh dikupas dalam hal ini bahawa hubungan yang baik antara manusia terkait dalam konsep kebenaran menurut Ibnu Qayyim kerana komunikasi yang baik akan membawa kepada impak positif serta kebenaran, manakala komunikasi yang tidak baik atau boleh diungkapkan sebagai tidak menghormati orang lain dari segi percakapan mungkin akan membawa kepada penghinaan dan perbalahan. Langkah yang ketiga adalah setiap insan perlulah sentiasa muhasabah diri supaya dapat menjadi lebih baik. Sebagai contoh, apa yang Ibnu Qayyim lakukan sebelum tidur adalah berfikir sejenak segala aktiviti dan kelakuan sepanjang hari itu serta apakah keuntungan dan kerugian dari setiap apa yang dilakukan. Beliau memperbaharui taubat nasuha antara dirinya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Ibnu Qayyim tidur dengan taubatnya dan bertekad tidak akan mengulangi dosa saat terjadi nanti. Oleh itu, kita sebagai insan perlulah mengaplikasikan langkah ini bagi menerapkan konsep kebenaran. Akhir sekali, saya akan menerangkan tentang kesimpulan iaitu rumusan, implikasi dan cadangan. Rumusan bagi kajian ini ialah kajian ini telah pun mengkaji seorang ahli falsafah Islam iaitu Ibnu Al-Qayyim. Ibnu Al-Qayyim sangat terkenal pada zaman beliau. Rumusan bagi kajian ini adalah berpandukan kepada persoalan kajian iaitu mengenai latar belakang Ibnu Al-Qayyim, konsep kebenaran dari pandangan Ibnu Al-Qayyim serta faktor dan langkah dalam memahami konsep kebenaran Ibnu Al-Qayyim. Seterusnya, implikasi. Berdasarkan kajian, terdapat dua implikasi yang dapat dihuraikan iaitu implikasi terhadap keluarga dan implikasi terhadap masyarakat. Implikasi terhadap keluarga ialah ibu bapa seharusnya membantu anak-anak untuk mengenali dunia dengan sebaiknya. Hal ini kerana hidup anak-anak akan lebih terjaga daripada melakukan segala aktiviti yang tidak sepatutnya. Seperti Ibnu Al-Qayyim yang merupakan bapa yang mengajar ilmu-ilmu asas supaya anak-anak dapat menggunakannya pada masa akan datang. Bagi implikasi dari segi masyarakat pula ialah apabila munculnya falsafah akan sering dikatakan memengsongkan akidah atau ketinggalan zaman. Hal ini berlaku kerana terdapat masyarakat yang salah anggap terhadap konsep falsafah itu sendiri. Sebagai contoh, apabila masyarakat tidak dapat memahami konsep kebenaran itu sendiri. Cadangan yang dapat dijalankan adalah mengetahui tentang kenapa masyarakat perlu faham tentang falsafah hidup. Seharusnya, manusia perlu tahu apa yang masyarakat fikirkan tentang falsafah kerana itu akan menjadi jawapan kepada kehidupan masyarakat hari ini. Oleh itu, manusia perlu ada prinsip untuk percaya dan mencari suatu kesefahaman atau mengambil pendapat yang tidak pasti kebenarannya. Cadangan yang kedua adalah masyarakat perlu mempunyai keimanan yang teguh, seperti melakukan sesuatu perkara dengan istiqamah. Istiqamah tidak mudah untuk dilakukan, tetapi memerlukan semangat yang tinggi untuk melakukannya. Apakah itu istiqamah? Istiqamah adalah ketaatan melakukan sesuatu itu secara berterusan. Sebagai contoh, Ibnu Al-Qayyim sentiasa memperbaiki taubat nasuha beliau sebelum tidur. Sekian, terima kasih.